masih lagi mengekalkan semangat merdeka hari ini walaupun 1 September kerana tidak lama lagi merupakan sambutan Hari Malaysia pula. Ini menyentuh mengenai semangat merdeka ini, bagaimana untuk kita memupuk rasa sayang dan juga rasa cinta ataupun nilai patriotisme di kalangan belia khususnya. Itu yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Saudari Syafiqah? Sihat, Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Lama tak bersua dengan doktor. Alhamdulillah, syukur seadanya. Okey, doktor, kalau kita boleh lihat semalam sambutan Hari Kebangsaan disambut cukup meriah. Jadi kalau kita boleh perhatikan juga ramailah golongan belia ataupun mereka daripada kategori pelajar yang turut sama memeriahkan lagi sambutan semalam. Bagaimana doktor melihat sambutan seperti ini tidak kiralah sama ada di peringkat kebangsaan maupun peringkat negeri ataupun peringkat sekolah boleh menyemarakkan lagi sebenarnya nilai patriotisme di kalangan belia? Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Saudari Syafiqah dan juga selamat pagi Malaysia kerana sudi untuk bersama-sama kita membincangkan tentang bagaimana nak membina semangat patriotisme. Jadi seperti mana yang Saudari Syafiqah nyatakan tadi sambutan semalam cukup hangat. Kita lihat di Putrajaya saja kenderaan nak masuk pun ke Putrajaya pun berpusu-pusu. Jadi alhamdulillah kita nampak semangat dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama generasi muda ni terhadap negara kita semakin memberasamkan, alhamdulillah. Dan kita lihat di seluruh negara sambutan di peringkat negeri, sambutan di peringkat daerah, kawasan dan sebagainya, malah ada taman perumahan yang menganjurkan program-program kemerdekaan. Itu merupakan satu usaha murni yang dilakukan dan alhamdulillah ini sebenarnya penting dalam usaha untuk kita memupuk semangat perpaduan, semangat patriotisme terutamanya dalam kalangan belia, Syafiqah. Doktor, kalau kita boleh perhatikan baru-baru ini lafaz ikrar rukun negara diselaraskan dengan bacaan penuh mukadimah, itu permulaannya, kemudian diikuti dengan 5 prinsip yang mana ia diselaraskan di semua sekolah dan juga di semua program rasmi kerajaan. Bagaimana doktor melihat sebenarnya ikrar ini ataupun rukun negara ini merupakan satu ejen untuk menyatu padukan rakyat dan juga untuk menaikkan lagi sebenarnya nilai patriotisme itu? Saya sebenarnya sangat menyambut baik usaha yang dilakukan untuk menyuburkan semula rukun negara dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya generasi muda, dan ia perlu dipupuk bermula di peringkat sekolah lagi. Dan insya-Allah perlu diteruskan dan perlu disubtikan bahawa usaha ini dilakukan secara berterusan. Perlu ada usaha untuk menyebarkan luas lagi program-program yang bercirikan kepada pembinaan rukun negara itu sendiri. Antara cara yang kita lakukan adalah kita boleh mengadakan program-program secara lebih interaktif menggunakan media sosial. Sekarang ni zaman media sosial, jadi kita boleh sediakan konten ataupun kandungan media sosial yang interaktif menggunakan pendekatan menyebarluaskan lagi tentang konsep rukun negara. Dan itu juga merupakan salah satu prospek baru untuk kita menyebarluaskan lagi semangat ni, dan terutamanya dalam kalangan anak muda. Sebab daripada kajian yang kita lakukan Saudari Syafiqah kecenderungan golongan belia terhadap penggunaan internet dan media sosial ni meningkat secara purata dalam sehari, menghabiskan masa lebih kurang 7 hingga ke 8 jam secara purata sehari menggunakan internet termasuk menggunakan media sosial. Jadi saya rasa itu merupakan satu pendekatan yang boleh dilakukan selain daripada program interaksi yang diadakan di sekolah antara guru dan murid, program yang dilaksanakan di universiti, malah di peringkat komuniti kita perlu sebarluaskan lagi usaha untuk menyemarakkan tentang rukun negara ini. Dan satu yang menarik Saudari Syafiqah tentang rukun negara ni, kita kena faham konsep rukun negara ni adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermusyawarah. Kerana asas negara kita adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang termasuk pelbagai agama, kaum, budaya dan sebagainya. Dan Malaysia adalah sebuah negara model keharmonian di dunia. Jadi untuk menyatu padukan semangat rasa sayang, kecintaan kepada negara dan menghormati perbezaan ini, sebenarnya kita garap dalam rukun negara. Dan inilah sebenarnya dikatakan tentang asas rukun negara untuk membina ihsan kita sebagai rakyat Malaysia.
Okey, saya tertarik dengan apa doktor katakan sebentar tadi di mana ya belia memang cukup sinonim dengan media sosial dan kalau kita melihat bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini banyaklah konten-konten yang berkaitan dengan merdeka yang diletakkan di media sosial tetapi apa yang kita mahukan sekarang ini ialah ianya bukan sekadar konten dan juga maksud merdeka itu difahami oleh belia. Bagaimana untuk kita dapat memastikan bahawa belia ini faham erti kemerdekaan yang sebenar, doktor? Saya setuju dengan Saudari Syafiqah ya, kerana kadang-kadang bila sebut tentang kemerdekaan selalu dikaitkan dengan bulan Ogos. Jadi kita nak keluar supaya merdeka ni bukan hanya bermusim. Merdeka ni bukan sekadar lawangan tetapi ialah sebagai suatu benda yang perlu diterapkan semangat nasionalisme dan patriotisme ni di dalam diri kita. Ia perlu disemai, perlu dibaca, perlu disirami kerana ini penting untuk memastikan bahawa semangat ini berterusan. Saya setuju dengan Saudari Syafiqah tadi ya, maknanya kita tidak boleh menjadikan bahawa ia hanya sekadar retorik tetapi ia perlu dilakukan daripada hati kita sendiri. Jadi antara terjemahan ya kepada semangat nasionalisme dan patriotisme yang ada dalam negara kita ini, terutamanya dalam anak muda, kita nak lebihkan supaya golongan belia ini memiliki daya saing yang sihat. Itu penting. Kerana daya saing inilah yang akan mewujudkan persaingan, yang akan mewujudkan suatu usaha untuk berlumba-lumba mencapai kejayaan dan mencapai perkara yang baik. Selain daripada itu, bila ada daya saing yang sihat, orang kata dari segi resilience ataupun daya tahan anak muda kita ni akan lebih kental. Kerana dalam bentuk baru sekarang ni Saudari Syafiqah kan, pelbagai cabaran yang kita hadapi daripada luar dan dalam, itu sebenarnya merupakan salah satu pokok asas untuk kita mencipta satu keyakinan, terutamanya kalangan anak muda perlu memiliki daya saing yang sihat dan pada masa yang sama mencari peluang untuk menjadi lebih maju kerana peluang pada hari ini sebenarnya terbuka luas tetapi generasi muda, golongan belia perlu menyalahkan potensi mereka untuk membina keyakinan supaya inilah sebenarnya masa yang diperlukan untuk anak muda bangkit semula dan mencipta sesuatu yang baik untuk negara kita insya-Allah. Okey, saya mengambil apa doktor katakan tadi. Negara kita menerima pelbagai cabaran dan juga ancaman dalam dan juga luar negara. Jadi menjadi tanggungjawab kita bukan sahaja belia tapi seluruh rakyat Malaysia untuk menjaga imej negara. Tapi itulah sebagai manusia biasa ya doktor, kita tidak boleh terlepas daripada melakukan kesilapan. Mungkin anak-anak muda ini mungkin tidak sedar kadang-kadang kelakuan atau percakapan mereka itu boleh memberikan impak negatif kepada negara. Apa di antara yang mungkin kita terlepas pandang, doktor? Jadi perlunya untuk kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kerana memang kalau dulu perjuangan anak muda untuk membebaskan negara daripada penjajah, kita pun dapat lihat daripada terjemahan filem-filem yang berunsurkan semangat patriotisme dan nasionalisme, contohnya filem Mat Kilau dan beberapa filem-filem yang lain, filem ketenteraan dan sebagainya. Kerana perjuangan anak muda dahulu adalah untuk membebaskan negara daripada penjajah. Dan apa yang penting sekali, perjuangan kita generasi muda, anak muda kita pada hari ini adalah untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri dan bagaimana kita menanamkan semangat kesetiaan kita kepada negara. Jadi berbalik kepada konsep rukun negara. Konsep rukun negara ni sebenarnya dah cantik, merangkumi pelbagai aspek, dari segi aspek ketuhanan, dari segi aspek menjaga kebajikan, menjaga keharmonian, perpaduan dan sebagainya, malah menekankan prinsip penghormatan, kehormatan dan juga prinsip untuk menghormati orang lain. Itu penting. Kadang-kadang bila kita terlupa ataupun kita alpa tentang konsep kesopanan dan kesusilaan itu sendiri, sebenarnya ia akan menjadi satu bom jangka kepada sebuah negara. Kalau kita tidak dapat menangani ataupun tidak dapat untuk menyuburkan benda ini secara lebih holistik. Jadi penting untuk generasi muda terus kekal untuk memastikan bahawa mereka ni adalah sebahagian kepada rakan pembangunan negara. Jadi apabila anak muda merasakan mereka ni adalah sebahagian daripada pembangunan negara, rakan kepada pembangunan negara, maka dia akan merasakan bahawa negara tersebut dekat dan negara ini adalah kita yang menjadi sebagai tunjang kepada negara kita pada masa akan datang. Jadi pelbagai aspek yang boleh dilihat ya Saudari Syafiqah, antaranya adalah
perjuangan anak muda generasi belia kita adalah untuk membantu negara memulihkan ekonomi. Itu penting. Kerana kita perlu untuk merapatkan jurang ekonomi dan pada masa yang sama juga kita boleh menyatu padukan rakyat kita. Yang paling penting sekarang adalah kestabilan negara kita. Jadi peranan anak muda, generasi muda untuk terlibat di dalam agenda pembangunan negara penting, termasuk penglibatan anak muda kita di dalam proses demokrasi negara dan juga berkaitan dengan bagaimana untuk membina satu jaringan sosial yang kuat, kukuh dan erat, iaitu keserakanan antara anak muda, generasi belia dengan orang dewasa. Ya, saya setuju dengan apa doktor katakan tadi. Pelbagai cara sebenarnya dilakukan untuk memupuk nilai patriotisme, khususnya di kalangan belia seperti mana doktor katakan tadi. Ada filem-filem yang memaparkan nilai-nilai dan juga rasa cinta kepada negara. Ini semuanya untuk mempersiapkan sebenarnya golongan belia ini untuk menjadi pemimpin negara masa hadapan. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah pembangunan belia, Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih doktor. Terima kasih Saudara Syafiqah dan RTM. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Baik, terima kasih doktor.